sanjungan untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada murid-murid Ustaz Anam Ibnu Rushd yang Ustaz sayangi sekalian, apa kabar? Semoga semuanya dalam sehat-sehat, sejahtera, sehat walafiat. Oke, sebelum kita memulakan kelas kita pada pagi Jumat yang berkat ini, marilah sama-sama kita menadah tangan, memunajat kepada Allah, membaca doa, belajar. Semoga dengan pembelajaran kita pada pagi ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma. Allahumma zidna ilma. Allahumma zidna ilma wa la tanqusna. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Sebelum memulakan kelas kita, marilah sama-sama kita membuka buku teks ya. Muka surat Muka surat 177, pelajaran ke-20, bab adab, yaitu sayangilah haiwan. Bab adab, sayangilah haiwan. Oke, perhatikan dan fikirkan. Sebelum itu kita sudah maklum haiwan ini apa? Haiwan ini binatang lah. Apa sahaja jenis binatang, sama ada binatang tersebut binatang yang halal dimakan ataupun binatang yang haram dimakan. Namanya haiwan, yaitu diantaranya kucing, binatang peliharaan kan. Semua mesti ada nih di rumah. Kalau bukan ada kucing, ada ikannya di akuarium kan. Macam-macam lah kan. Ada ikan pelaga, ikan yang cantik tuh, ataupun arnab kan, ataupun hamster kan. Nah, itu adalah binatang peliharaan. Tetapi di sini dikatakan haiwan keseluruhan, sama ada binatang peliharaan ataupun tidak. Oke, perhatikan dan fikirkan. Di sini diberi info. Kita baca sama-sama info tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat ihsan terhadap haiwan. Sifat ini dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Rawahu Muslim. Oke, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah suri tauladan yang baik, role model kita kan. Nah, jadi Rasulullah menunjukkan sifat kepada binatang, yaitu sifat ihsan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan atas setiap benda, apa sahaja, binatang kah, pokok kah, itu ada ihsan, ada kebaikan yang kita mesti lakukan kepada makhluk tersebut. Oke, sama ada binatang, haiwan dan sebagainya.
Maka apabila kamu membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Maksudnya kalau binatang tersebut binatang buas, contohnya ular, mengganggu kediaman kita, maka kita boleh bunuh. Dengan syarat kita buat ihsan terlebih dahulu. Kita halau dulu dia. Kalau dia tidak mau lari, maka kita boleh bunuh. Di sini diberitahu bunuhlah dengan cara yang baik. Okey? Jangan disiksa. Jangan disiksa. Dan apabila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Okey? Sapi, kerbau, ayam, kambing, kalau kita mau sembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, kan? Ada adab-adabnya. Pisau mesti tajam, menghadap ke arah kiblat, membaca bismillah. Itu adalah sembelihan yang baik. Di sini bagi tahu, tajamkanlah alat sembelihan. Pisau tu tersebut parang mesti tajam. Dan tenangkanlah haiwan sembelihan tersebut. Jadi setiap perkara itu mesti ada ihsan kepada mereka, sama ada binatang ataupun tumbuh-tumbuhan, kah? Itu semuanya adalah ihsan atas setiap benda. Okay. Mengapa kita perlu menyayangi haiwan macam kucing? Apa sebab ataupun apakah keperluan kita untuk menyayangi haiwan tersebut, kucing tersebut? Di antaranya supaya dapat membiak dengan cara yang baik dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari hikmah menyayangi haiwan. Okay. Kita buka muka surat 178. Fahami dan hayati. Ini adalah adab terhadap haiwan. Okay. Adab terhadap haiwan. Nomor 1. Memberikan perlindungan dan tempat tinggal yang sesuai. Okay. Contohnya kucing. Kita pelihara kucing, maka kita mesti memberikan perlindungan yang baik, tempat yang baik, tempat tinggal yang baik. Dan kalau kita letakkan di sangkar, maka letakkan sangkar yang baik. Jangan sangkar yang kotor, kan, tidak dibersihkan. Itu kan tidak binatang pun kita kena ihsan terhadap mereka, mesti mereka dalam keadaan selesa. Okay, kan? Yang kedua, belas kasihan terhadap haiwan. Okay? Kalau kita nampak haiwan di siring jalan dalam keadaan lapar, kan? Contohnya anjing, kan, kurus, kita bagi makanan, kan? Itu kan satu perkara ihsan terhadap sesuatu benda. Maka kita kena belas kasihan terhadap haiwan tersebut. Okay? Jangan kita biarkan, kan? Walaupun dia binatang, tetapi itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memberikan makanan dan minuman yang berkhasiat. Okey. Contohnya macam kucing. Kucing kita bagi makanan, jangan bagi tulang. Dan itu tulang tu bukan makanannya. Makanannya apa? Makanannya ikan, ayam. Isinya bukan tulangnya. Kan? Sama juga kita bagi makan burung, kan? Burung sepatutnya makanannya jagung, biji-bijian, okay? Tapi kita kasih makan nasi, kan? Contohnya burung merpati. Kita pelihara burung merpati, kita bagi makan nasi, kan? Maka makanannya tidak sesuai. Sebab apa? Makanan merpati itu bukan nasi, tapi makanannya biji-bijian, jagung dan sebagainya. Yang keempat, penjagaan dan rawatan yang baik. Okey, penjagaan dan rawatan yang baik. Kalau ada masa, boleh dimandikan binatang tersebut, kan? Kita pelihara kuda, kita mandikan kuda tersebut, kan, bersihkan. Itu kan ihsan juga terhadap makhluk. Memberi rawatan, kalau sakit kita rawat dan sebagainya. Yang kelima, hindari perlakuan zalim. Okey, kita tidak suka binatang, kan, kita tendang, kita sepak dan sebagainya. Okey, kita biarkan, dan itu tidak
dielakkan. Hindari daripada perlakuan yang zalim. Ini adalah adab terhadap binatang. Yang keenam, menjaga habitat haiwan untuk mengelakkan kepupusan. Okey. Kita kena jaga habitat haiwan tersebut. Jangan sampai binatang tersebut pupus. Okey, sekarang ni banyak sudah binatang-binatang yang hampir pupus. Contohnya badak sumbu, apa lagi? Binatang-binatang yang jadi buruan. Okey. Itu semuanya hampir pupus. Maka kita kena jaga habitat mereka supaya tidak pupus. Yang terakhir, tidak membunuh haiwan tanpa sebab. Tidak membunuh haiwan tanpa sebab. Okey, tiba-tiba jalan di tepi jalan jumpa anjing, lempar. Sepak, pukul dengan kayu, mati. Itu membunuh tanpa sebab. Kecualilah kalau dia mengganggu. Contohnya anjing mengganggu kita, kejar dan sebagainya, menggigit, kita hampir memudaratkan kita, maka kita kena bunuh. Kita kena halau dan bunuh. Contohnya macam ular tadi saya cakap, ataupun kalajengking. Itu kan boleh memudaratkan, maka kita boleh bunuh. Lipan kita boleh bunuh. Sebab apa? Boleh memudaratkan. Tetapi kalau kita membunuh tanpa sebab, maka itu tidak dibolehkan. Okay. Selain daripada adab yang dijelaskan di sini daripada 1 sampai 7, apa selain daripada itu? Adab terhadap haiwan. Di antaranya memberi nama. Rasulullah SAW setiap sesuatu benda ada namanya. Rasulullah ada nama, ada pedang kan. Rasulullah ada pedang. Pedangnya Rasulullah bagi nama. Rasulullah ada kuda. Okey, Rasulullah bagi nama. Sama juga kalau kita ada binatang peliharaan, kita boleh bagi nama. Itu pun adab terhadap haiwan juga. Apalagi selain daripada itu. Okay, banyak lagi ya. Kita boleh jelaskan, kita boleh fikir kan. Jelaskan dengan adik kalau ada adik kita, jelaskan dengan abang kalau ada abang, kakak, ataupun jelaskan dengan ibu bapa kita. Okey. Seterusnya. Muka surat 179. Kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan. Apakah kebaikan kalau kita beradab dengan haiwan tadi? Okey, di sini ada 3 elemen. Yang pertama, kebaikan terhadap haiwan sendiri. Yang kedua, kebaikan terhadap manusia. Yang ketiga, kebaikan terhadap alam. Okey, yang pertama dulu. Kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan. Kebaikan kepada haiwan sendiri, iaitu haiwan tersebut terhindar daripada sebarang ancaman. Tidak adalah ancaman. Tidaklah ada pembunuhan besar-besaran kan. Contohnya di negara-negara orang-orang kafir kan, anjing, kucing kan, yang liar tu, anjing liar, kucing liar tu ditangkap kan, dikurung, diambil, dijadikan makanan kan, dibakar dulu, kemudian dipotong-potong. Itu kan ancaman terhadap haiwan tersebut. Yang kedua, menjadi sihat dan dapat membiak dengan baik. Menjadi sihat dan dapat membiak dengan baik. Sebab apa? Kita bagi makan, kita menjaga, kita beradab dengan mereka kan, tidak memukulnya, tidak menyepak dan sebagainya. Itu kan menjadi sehat haiwan tersebut dan membiak dengan baik. Yang kedua, kebaikan kepada manusia. Apa kebaikan kalau kita mengamalkan adab terhadap haiwan? Mendapat sumber makanan yang mencukupi. Okey. Kita pelihara sapi, kita pelihara kambing, kita pelihara ayam. Okey. Ini kan sumber makanan terhadap manusia. Kalau habitat mereka terancam, maka tidak ada sumber makanan. Sebab itu kita kena jaga. Sebab apa? Akan menguntungkan manusia sendiri sebab dapat sumber makanan daripada
hasil daripada ternakan-ternakan tadi. Okey. Dan yang kedua menjanakan ekonomi. Okey. Kita jual kambing, kita jual ayam, itu kan meningkatkan ekonomi kepada manusia. Yang ketiga, kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan, terhadap alam. Kebaikannya untuk alam yaitu habitat terpelihara. Tidak adalah haiwan-haiwan yang pupus. Yang kedua, melestarikan ekosistem alam. Melestarikan ekosistem alam. Kalau oksigen sahaja yang dihidu oleh haiwan dan binatang, haiwan dan manusia. Kemudian tumbuh-tumbuhan pula memerlukan karbon dioksida, kan? Tumbuh-tumbuhan memerlukan karbon dioksida. Kalau haiwan ini pupus, macam mana tumbuh-tumbuhan ini memerlukan karbon dioksida. Sebab karbon dioksida ini terhasil daripada manusia dan binatang. Binatang menghidup oksigen dan keluar karbon dioksida. Sama juga manusia. Dan tumbuh-tumbuhan pula perlu kepada karbon dioksida. Kalau kita adab menjaga habitat terpelihara, maka ekosistem alam juga terpelihara. Oke, kita baca infonya tuh. Beradab terhadap haiwan dituntut dalam Islam. Tetapi sekiranya haiwan tersebut memudaratkan kita, dibenarkan membunuhnya. Sebagaimana yang saya terangkan tadi. Oke. Muka surat 180. Oke, muka surat 180 nih sepatutnya kita akan buat apa? Kita akan buat bicara berirama. Tetapi oleh kerana kita dalam keadaan perintah kawalan pergerakan, maka kita ambil poinnya sahaja. Okey. Di dalam bicara berirama ini terkandung perlakuan yang dilarang terhadap haiwan. Okey, di dalam bicara berirama ini ada perlakuan yang dilarang terhadap haiwan. Kita baca saja seperti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Perlakuan dilarang terhadap haiwan. Tajuk bicara kami persembahkan. Mari rakan, mari dengarkan. Ambil yang baik, yang buruk jauhkan. Kok 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 kok. Haish, bisinglah ayam ni. Orang nak tidur pun tak senang. Ayah, janganlah marah. Bukankah Nabi pun sayangkan haiwan peliharaan? Iyakah? Begitu rupa-rupanya. Semalam saya nampak banyak sangat monyet di tepi jalan. Sebab itulah kita dilarang memusnahkan habitat haiwan. Kasihan mereka tiada tempat berlindung. Ialah apalagi perbuatan dilarang. Okey, apalagi perbuatan dilarang, kawan-kawan. Okey, jangan membunuh haiwan dengan sengaja. Zolim tu. Lagi-lagi jangan menyiksa haiwan, kerana haiwan juga makhluk seperti kita. Ya kawan-kawan, sayangi dan peliharalah haiwan di sekeliling kita dengan sebaik-baiknya, supaya hidup kita memperolehi rahmatnya. Sekian dahulu daripada kami. Semoga bersua suatu masa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apakah perlakuan yang dilarang terhadap haiwan? Pertama, memusnahkan habitat haiwan. Macam tadi, di dalam bicara berirama ini ada monyet yang jumpa di tepi jalan. Sebab apa mereka berada di tepi jalan? Sebab habitat mereka diganggu. Mereka hidup di dalam hutan. Disebabkan hutan mereka diceroboh,
habitat mereka diganggu, maka mereka lari ke tepi-tepi jalan. Yang kedua, jangan membunuh haiwan dengan sengaja. Okey, sebagai saya terangkan tadi, kalau memudaratkan boleh dibunuh, tetapi kalau tidak memudaratkan, tidak boleh membunuh haiwan itu tanpa sebab. Jangan menyiksa haiwan. Okey, jangan menyiksa haiwan. Pukul, kan, kasih patah-patah kakinya. Okey, itu tidak boleh. Perkara yang dilarang, dan perlakuan itu adalah perlakuan yang dilarang terhadap haiwan. Itu adalah bukan sifat yang Nabi contohkan kepada kita. Okey. Itu sahaja pada hari ini. Jadi mudah-mudahan Ustaz harap semuanya faham. Kita dalam keadaan perintah kawalan pergerakan. Teruskan belajar di rumah. Stay at home. Stay safe. Mudah-mudahan Allah jaga kita daripada penyakit coronavirus 2019. Okey. Untuk itu sahaja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kamu faham dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk kita amalkan. Kalau kita ada haiwan di rumah, kita beradablah dengan haiwan tersebut. Okey. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kelas kita di pagi Jumat yang berkat ini dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.